mendongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya, saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram bersama dengan saya Casey, yang mana Malam Seram menemani anda 12.30 malam sampailah pukul 1 pagi, kadang-kadang terlebih sampai 1.30. Dan sebelum tu ingin mengucapkan sementara itu Malam Seram ni saya pasti ada yang bukan beragama Islam, bukan Muslim. Terima kasih kerana memahami kita di sini menyambut bulan Ramadan. Jadi inilah adalah satu saya rasa platform yang didengari pelbagai lapisan masyarakat dan pada penonton-penonton, pendengar-pendengar Malam Seram yang beragama Islam, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Ya. Nampak. Saya pun sebenarnya dah siapkan sesuatu dalam bulan Ramadan ini. Jadi terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram. Sekali lagi, Ramadan Karim. Amboi. Ya, itu dia Ramadan Karim dari kami di sini, dari saya di sini Malam Seram untuk geng Momok. Kepada semua terima kasih. Dan hari ini kita juga ada kita akan mulakan yang pertama, sebentar nanti ada sedikitlah tazkirah Ramadan Malam Seram ringkas daripada rakan-rakan kita dari Masjid Mujahidin, dan kita akan bersama sebentar nanti seorang teman dan juga seorang ustaz daripada Masjid Mujahidin yang akan berkongsi sedikit tazkirah Ramadan. Beliau adalah Ustaz Izam, Ustaz Izam yang akan berkongsi sedikit tazkirah. Jadi kalau ingin berkongsi ataupun mendengar Ustaz Izam ni, Ustaz Muhammad Izam Karim merupakan pengurus dakwah Masjid Mujahidin. Jadi beliau akan berkongsi sedikit ilmu dalam Malam Seram. Ini ada sedikit perubahan. Jadi oleh kerana itu jejak Malam Seram untuk Ramadan ni akan direhatkan kerana kita akan gantikan dengan tazkirah Ramadan. Harap memahami. Alamak, gizi tak ada. Semua korang nak. Jadi jejak Malam Seram boleh tak kalau saya rehatkan, saya gantikan dengan tazkirah Ramadan. Okey, cukup. Jadi kita akan mulakan. Rancangan tetap sama, tapi sebelum tu terima kasih kepada sumbangan-sumbangan super chat yang diberikan, dikirimkan pada saya Casey. Terima kasih kepada Hani Manja, sumbangan super chat anda saya hargai di bulan Ramadan ini. Salam Ramadan Malam Seram, mantap terus sepanjang bulan ini dan bulan-bulan yang sama waktu dengannya, insya-Allah. Terima kasih. Jadi kita mulakan. Sebentar nanti kita dengar juga ada satu voice note dan juga ada tazkirah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Izam sebentar nanti. Tapi sekarang kita mulakan dengan kisah yang pertama dalam Malam Seram.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Baik saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda ini datang daripada, sebelum itu terima kasih pada Nora Nordin, sumbangan super chat yang saya terima pada tengah malam ini. Terima kasih Nora Nordin. Yang ini datang daripada Salma, ya, Puan Salma yang menetap di Teck Whye. Assalamualaikum Nak Kisi. Dia panggil saya anak Waalaikumsalam mak. Nama saya Kisi boleh panggil Puan Sal atau nama penuh Salma. Puan Sal ni nak berkongsi satu pengalaman peristiwa ketika Puan Sal bercuti dengan suami menetap di sebuah hotel dekat Kuala Lumpur. Hotel ni memang mudah. Keluar daripada hotel, pusat beli belah daripada bawah sampai ke atas, sebelah menyebelah je. Puan Sal memang suka kalau bercuti ke KL menetap dekat hotel tu. Jadi selalunya tinggal hotel. Tapi oleh kerana waktu pengalaman ini berlaku, bilik hotel semua penuh, Puan Sal terpaksa dengan suami memilih untuk menetap di apartmen berdekatan dengan hotel, berdekatan dengan pusat membeli belah itu juga. Casey dan para penonton Malam Seram, apa yang berlaku bila masuk dalam apartmen yang kami sewa ni? Kami datang dan kami check in sekitar jam 3 petang. Masuk letak barang, kami keluar. Bila keluar tu siaplah pergi makan, jalan-jalan, shopping, hanya dekat pusat beli belah tu. Nanti kita akan balik hotel sampai pukul 3 kan? 3 sebelum maghrib balik hotel, sebab nak kejarkan waktu asar, nak kejarkan waktu maghrib sekali. Jadi dah shopping, dah makan semua, tengok jam dah pukul 6 lebih. Dengan suami bergegas balik ke hotel. Bila balik tu kami akan solat asar dahulu, kemudian baru mandi, dan kemudian baru akan sambung solat maghrib. Jadi suami Puan Sal ni dah naik dengan Puan Sal ke atas. Tiba-tiba bila dia periksa beg shopping tu, dia terlupa barang ke si. Jadi dia naik atas dengan Puan Sal, dia solat asar dulu. Dia solat asar, kemudian dia keluar. Dia kata dia nak patah balik kedai tu sebab barang yang dia beli tu tertinggal. Jadi Puan Sal pun lepas solat asar, Puan Sal mandi. Para penonton Malam Seram, menurut Puan Sal, ketika Puan tengah duduk, tengah mandi dalam tandas dekat bilik, dekat apartmen ni, ya, tengah mandi, suami dah keluar. Apartmen ni dia ada bilik tidur, ya. Jadi tengah mandi dalam tandas ni, tiba-tiba Puan Sal terdengar bunyi orang buka televisyen kisi, orang on TV. Jadi ingatkan pada waktu itu suami Puan Sal yang dah balik. Jadi Puan Sal pun tahulah dia dah balik tu kan. Puan Sal habis mandi semua, pergi dekat hair dryer tu keringkan rambut. Dan apa yang berlaku bila Puan Sal keluar daripada toilet, jalan nak pergi ambil barang daripada luggage, jalan ni kena lepas pintu bilik. Dekat pintu bilik memang TV on dan nampak ada orang tengah duduk dekat sofa. Jadi Puan Sal pun pergi ambil barang, kemudian Puan Sal jalan nampak. Jadi suamilah kat depan, siapa lagi kan? Masuk dalam toilet, terus cucuk hair dryer, keringkan rambut. Kemudian Puan Sal tengah keringkan rambut ni cakap dengan suami, "Bang, kalau nak mandi boleh masuk bang." Suami tak cakap apa-apa lah. Keringkan rambut ke si. Kemudian nak keringkan rambut panjang ni susah ke si nak keringkan, sebab lepas maghrib nak keluar lagi untuk makan malam pula. Kalau rambut tak kering, pakai tudung, nanti dia kepam, boleh bau. Jadi keringkan rambut panjang atas sampai bawah, lama tau keringkan. Suami tak masuk toilet. "Bang, oh bang."
Nak mandi cepat bang, nanti nak maghrib, nak pergi makan lagi, kata Puan Sal kepada suami. Kemudian bila rambut dah kering, suami masih belum naik ni. Puan Sal keluar cari suami. Bang, televisyen menyala Bang, abang. Sampaikan Puan Sal pergi dekat pintu. Puan Sal buka pintu, mengendap dekat koridor. Kebetulan bila jenguk dekat koridor, suami daripada ujung tengah jalan. Ternampak suami jalan. Kemudian suami pun masuk dalam bilik. Suami tanya, yang awak menjenguk kat luar kenapa? Suami marah dengan tak pakai tudung. Cakap, bang, tadi saya ceritakanlah pada suami apa yang saya nampak, apa yang berlaku, television on. Suami diam. Dah lah, jangan fikir bukan-bukan. Casey, betul Casey. Selepas solat maghrib, suami kata dia nak sambung solat isyak sekali. Jadi suami tahu ada sesuatu tak kena dengan bilik ni kan, sebab Puan Sal dah kena ganggu ni. Jadi suami kata tak apalah, kita pergi makan malam lambat sikit Lepas solat maghrib, suami saya keluarkan Quran. Dia memang suka baca Quran. Kemana pergi dia akan bawa Quran. Dia duduk dekat sejadah tu, dia baca Quran Casey. Baca all the way sampai masuk azan isyak. Bila masuk isyak, barulah solat jemaah dengan suami. Selepas tu barulah kita keluar pergi makan. Ya, saudara, keluar pergi makan. Jadi apa yang berlaku? Bila balik, rasanya mungkin kena ganggu lagi. Tak. Bercuti dekat Kuala Lumpur, dekat hotel apartmen tu. Tidur sana untuk 3 malam Casey. 3 malam. Alhamdulillah, kena ganggu sekali je lah. Nampak penampakan orang tengah duduk, television on. Selepas suami setiap kali solat dia baca Quran. Casey, keadaan bilik tu menjadi tenteram. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Ya, malam seram Ramadan Karim. Terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram bersama dengan saya Casey pada tengah malam ini. Dan semalam video temu bual saya dengan Syafaya ada masalah kan. Jadi saya private video tu supaya orang lain tak boleh tonton. Jadi saya download balik video semalam. Kemudian saya telefon Syafaya sekali lagi menggunakan telefon biasa, bukan video call, untuk berkongsi pengalamannya. Sebab saya rasa tak seronok kalau kita dengar dan menonton video ataupun temu bual dengan keadaan suara tersekat-sekat. Jadi Alhamdulillah Syafaya belum tidur semalam, dapat saya temu bual, dan sebab itulah saya re-upload balik. Jadi harap anda terhibur dengan semalam ya. Terima kasih pada yang lain yang baru masuk ke langgang game Momok Captain, geng Momok Sarjan yang kat sini katanya, wow, malam seram dah macam tengok TV, ada iklan Diana Ana TV biasalah ni kasih semangat Ramadan. Saya tadi saya mula lewat sedikit sebab saya tengah buat persiapan. Ada lagi beberapa benda yang saya nak masukkan. Saya nak masukkan lagu Ramadan, tapi tak boleh main lagu orang kan. Saya kena cari lagu sendiri lah. Lagu dia. Jadi dia ada feel malam seram. Kemudian kita pun tahu ini adalah bulan Ramadan, ada feel Ramadan sikit. Saya nak tukar sedikit mungkin lower third kat bawah ni ya. Sebab Ramadan sepanjang ini juga menyokong dana mengumpul dana untuk Masjid Muhajidin Nanti akan saya berkongsi dengan anda informasinya. Terima kasih sekali lagi juga kepada Zainuddin. Yang ini daripada Zainuddin, katanya saya cek ikut peraturan tapi KC moderator blog saya tanpa sebab. Sebenarnya Zainuddin, kalau nak buat maklum balas bukan di sinilah tempatnya ya. Jadi Zainuddin harap faham, jangan kita menggunakan wadah yang salah untuk memberikan maklum balas. Mungkin boleh email pada KC Yang ini daripada kiriman
Sawafi Safawi pula. Safawi. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. KC, saya nak berkongsi kisah. Nama saya Safawi. Saya nak ketengahkan satu pengalaman yang ini berlaku pada ketika isteri saya sedang hamil anak yang pertama, dan sekarang ini kita pun dah ada 4 orang cahaya. 4 orang 4, alhamdulillah rezeki 4 orang cahaya mata. Tapi ini berlaku ketika anak yang pertama dan kami menetap di kawasan Bedok North. Dan kalau boleh KC bacakan kisah saya, pengalaman saya dengan isteri itu sampai ke hari ini kita tak akan lupakan. Malah anak-anak yang dah besar ni semua tahu tentang pengalaman seram yang pernah berlaku pada ibu dan ayahnya. Jadi kalau sudah bersedia, kita sambung kisah dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah yang dikongsi datangnya daripada Sawafi yang berkongsi pengalaman di mana beliau dengan isteri waktu kejadian yang menyeramkan ini berlaku, isterinya hamil anak yang pertama. Jadi pada waktu itu saya dengan isteri keluar. Isteri saya mati-mati nak makan sangat durian. Jadi saya bawa isteri keluar pergi makan durian. Kebetulan KC dekat Bedok Interchange, bila saya balik kerja awal tadi, saya naik bas, saya ternampak ada orang jual durian. Isteri saya sebenarnya dah minta durian ni beberapa hari yang lalu, cuma belum berkesempatan. Dan akhirnya bila saya balik kerja, saya nampak ada orang jual durian ni. Saya pun balik. Saya cakap, "Yang, siap, ada durian nak?" Isteri saya pun langkah kaki kanan bersiap kita keluar rumah. Jadi bila keluar rumah tu pergi makan durian. Dan KC, waktu kita berada dekat luar tu kan, selepas makan durian, kita sempatlah pergi ke supermarket untuk beli barang dapur. Kemudian barulah kita pulang ke rumah. Dan bila jalan di bawah kolong blok dekat rumah kami di kawasan Bedok North, apa yang berlaku? Saya dengan isteri duduk sekejap. Duduk sekejap dekat bawah blok dengan barang yang tadi kita angkat berat. Sebabnya daripada bus stop pergi ke kolong blok jalan agak jauh. Rumah saya dengan bus stop memang jauh. Daripada interchange pergi ke rumah saya, kita menaiki bas. Dipanggil bus feeder bus. Jadi sampai dekat kolong blok kita duduk kejap. Saya dengan isteri pun kita duduk berborak-borak kan. Kemudian dalam 15 minit dah hilang penat. Kita pun bangun, isteri pun bangun, kita pun jalan menuju ke arah lift. Casey, apa yang berlaku? Bila tengah tunggu lift dekat lobi lift rumah kami di Bedok North, tiba-tiba dekat belakang ni ada seorang perempuan, Casey. Perempuan ni macam very creepy tau. Dia menyeramkan sangat. First, dia macam dress panjang, dress lengan panjang, all the way daripada atas sampai ke bawah. Dress dia panjang dan lengan panjang. Yang kedua, dia pakai selindang hitam. Selindang hitam dia balut kepala, kemudian dia tutup mulut dia. Dan bila saya pusing, saya terperanjat lah nampak wanita yang dimaksudkan berdiri dekat belakang saya. Isteri saya tahu dia pun terperanjat. Sebab bila berdiri tu, tiba-tiba saya nampak dia toleh belakang, terus dia rapatkan diri dia dengan saya. So itu adalah tanda-tanda isteri saya takut, tengah takut. Jadi saudara, apa yang berlaku? Lift pun sampai. Sebelum lift sampai, perempuan dekat belakang ni, suddenly kita masuk lift, dia berdiri dekat luar lift. Kemudian mata dia beliakkan ke sini. Dia beliakkan mata, dia tengok isteri saya. Dan kita dengar, walaupun tak nampak mulut dia cakap apa atau dia tengah buat apa, kita dengar mulut dia macam tengah komat kamit, cakap sesuatu, sebut ataupun baca sesuatu. Jadi anda bayangkan Safawi dengan isterinya dah masuk lift, nak tekan butang lift. Tiba-tiba perempuan misteri ni datang depan pintu lift, berdiri tegak. Kemudian dia kita dengar mulut dia komat kamit, laju ke sih?
Tak tahulah dia baca ke, dia sedang baca mentera ke, tapi dengar isteri saya tiba-tiba, Abang, ayang takut, kata isteri saya. Saya Casey, automatik tangan tengah tekan butang nak tutup pintu, pintu tengah nak tutup, Allahu Akbar, saya azan Casey. Orang tu lebih beliakkan mata dia bila saya azan. By the time pintu pun dah tertutup, lift on the way naik ke atas. Saudara para penonton Malam Seram, isteri saya sampai menangis. Abang, perut saya sakit bang, perut saya sakit bang. Saudara, waktu tu saya tak tahu perut isteri saya sakit adakah kerana dia terperanjat, dia stres dengan kehadiran wanita creepy, ataupun wanita tu membaca sesuatu sehingga kan membuat perut isteri saya sakit. Jadi saudara para penonton Malam Seram, sampai dekat atas, pintu lift terbuka, saya dengan isteri keluar. Casey, sampai depan pintu, saya nak baca surah masuk dalam rumah pun saya terketar-ketar Casey. Masuk dalam, tutup pintu, isteri saya dalam keadaan perut yang terlalu sakit. Nasib baiklah dalam rumah pada waktu itu ada air bacaan yang diberikan oleh mak mertua saya. Bila isteri saya hamil, mak mertua saya tak putus-putus hantar ke rumah air yang dibaca dekat masjid. Dia ada kumpulan yang dekat masjid ni yang membaca Yasin. Dia akan bawa berbotol-botol air, taruh dan ramai-ramai akan baca Yasin. Dia ambil air tu, dia akan kasih pada anak-anaknya. Jadi kebetulan isteri saya hamil, dia cakap ini penting, simpan dalam rumah, minum bila perlu. Jadi isteri saya perut tengah sakit ni. Oh, abang sakit bang, perut saya bang. Saya teringat air Yasin. Saya pun ambil air tu, tuang dekat cawan. Kemudian saya suruh isteri saya minum, isteri saya minum. Kemudian dalam masa seminit dua selepas minum air tu, keadaan perut sakit tu terus berkurangan Casey. Yang, dah okey ke? Masih sakit lagi bang, tapi tak seteruk tadi, kata isteri saya. Jadi ini bermakna wanita yang tadi komat kamit mulut tengah mungkin tengah baca sesuatu yang nak kenakan pada isteri saya. Casey, seram tau Casey. Benda ni berlaku pada saya dengan isteri. Wallahualam lah, saya sehingga ke hari ni saya tak pasti wanita tu nak apa. Tapi nasib baiklah hanya nampak dia sekali saja. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu dia tadi kisah yang dikirimkan pada Casey. Terima kasih atas kiriman kisah Malam Seram berteman dengan saya Casey. Dan kalau mungkin ada pengalaman yang ingin diketengahkan, dikongsi sama, boleh email ataupun hantarkan voice note anda kepada saya. Dan hari ini dah pun kita melangkahkan kaki masuki hari yang pertama kita akan berpuasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Jadi selamat berpuasa kepada semua yang akan berpuasa nanti. Dan jangan lupalah niat puasa tu nanti akan dikongsi sama oleh Ustaz Izam Karim. Ustaz Muhammad Izam Karim merupakan seorang jemputan lah, ustaz jemputan untuk Malam Seram. Saya akan ketengahkan satu lagi kisah, kemudian kita akan berehat dan kemudian kita akan dengar tazkirah ringkas yang akan disampaikan dan semoga dapat menjadi manfaat untuk kita bersama. Yang ini, Assalamualaikum Kizi. Waalaikumsalam. Saya seorang pekerja pump attendant. Saya kadang-kadang akan buka Malam Seram sekuat-kuatnya Kizi dekat kedai minyak yang saya kerja.
Tapi tengoklah member siapa yang bekerja. Dan saya pernah sekali tu, ini berlaku di Singapura. Di Singapura. Dia tak sebutkan stesen pam minyak mana. Saya berada dekat stesen pam minyak ni. Waktu tu sekitar 1 pagi. Dan lazimnya kalau 1 pagi ni tempat stesen pam minyak yang saya bekerja memang tak banyak kenderaan. Jadi apa yang terjadi bila saya tengah duduk ni, saya nampak ada van tu Kisi. Ada van color hitam. Dia masuk dekat pam minyak ni, dia pun pergilah nak isi minyak. Lazimnya pump attendant kena tanya, nak pump minyak apa kan, dan dia akan bilang lah, dia nak pump diesel ke, dia nak pump V-Power ke dan sebagainya. Barulah kita akan isi minyak tu. Jadi bila lelaki ni keluar, dia tergopoh-gapar ke si. Dia buka pintu, baru saya berdiri, dia angkat tangan, dia gini, tak nak. Maknanya dia nak pergi toilet lah, tengah nak terkucil ni. Dia pun lari pergi toilet. Jadi sebagai pump attendant juga, kadang-kadang kita akan cubalah lap tingkap dia, cuci lap tingkap dia. Manalah tahu dia kasih tip kan. Kalau satu orang kasih $1 ataupun $2, satu hari ada 20 kereta, kita boleh lap, dah berapa dapat duit tip. Katanya di sinilah. Jadi saya pun bangun lah, dia pergi toilet tu, saya bila tengah spray. Pada mulanya, daripada saya tengok lelaki tu turun van, dia lari pergi toilet. Kemudian saya tengok van dia, saya tengah spray ni, saya tak perasan dalam van dia ada orang. Jadi satu waktu tu tengah saya lap, bukan tingkap depan, tingkap tepi ke sini. Saya tengah lap, Astaghfirullahalazim, terperanjat saya dibuatnya. Katanya di sini terperanjat saya dibuatnya. Jadi rupanya perempuan ni rambut dia hitam, baju dia hitam, dia tengah tidur, kepala dia tengah lentuk dekat cermin tingkap pintu kereta. Jadi badan dia kecil, dia tengah tidur rapat gitu. Jadi sebab tu saya tak perasan ke si. Jadi saya terperanjat lah. Astaghfirullahalazim. Kemudian kebetulan bila saya terperanjat waktu itu, driver ni jalan belakang saya. Dia cakap, terperanjat, nampak apa? Nampak hantu ke? Tak adalah, saya tak nampak awak punya passenger ni, isteri awak terperanjat saya. Kemudian lagi tu, nampak siapa? Passenger awak ni terperanjat saya. Saya kata pada lelaki tu kata, awak ni main pula. Mana dalam kereta saya ada orang? Kesi, saya tengok lagi, memang tak ada orang dekat dalam tu Kesi. Saya buka pintu boleh? Buka. Saya buka pintu, memang dekat dalam tu tak ada orang. Tapi bila saya lahap sebelah tingkap pintu kereta sebelah kanan, sebelah kiri, saya nampak ke si rambut panjang, baju hitam, tengah lintuk betul-betul dekat tepi tingkap tu. Itu yang membuat saya terperanjat. Apa? Mana ada orang? Saya pun senyum, angkat tangan. Baiklah, dapat tip ke si. Dia hulur $2, dapatlah juga simpan duit. Sekian, terima kasih pada semua yang menonton. Itulah kisah pendek saya untuk Malam Seram. Malam Seram. Okey, terima kasih. Kisah yang ketiga yang dikongsi oleh pengirim kita, pekerja pam minyak, stesen pam minyak. Kadang-kadang dengar Malam Seram, buka kuat-kuat. Saya pernah pergi ke sebuah 7-Eleven, tapi bukan di Singapura, 7-Eleven di Malaysia. Bila saya pergi 7-Eleven tu, apa yang berlaku, dia tengah dengar rancangan Malam Seram. Malam Seram. Waktu tu saya tengah dengar Malam Seram, yang mana saya masuk dalam, saya tolak je pintu. Ni macam suara saya je ni. Tengah dengar Malam Seram. Dan terima kasih lah kalau sudi mendengar rancangan Malam Seram ketika sedang bertugas kan, tengah kerja memandu Grab ke di tempat office anda. Terima kasih banyak-banyak. Dan isteri saya pun pernah dengar dekat 7-Eleven di Singapura, kalau tak silap. Dia dengan kawan pergi masuk dalam kedai. Saya dalam kereta tengah tunggu kat tepi jalan. Dia kata masuk dalam satu kedai, satu 7-Eleven Singapura tu, yang mereka pergi tu sedang mendengar Malam Seram.
Jadi terima kasihlah atas sokongan yang diberikan, alhamdulillah. Okey, keadaan YouTube, ya, seperti kita tahu sekarang ini YouTube sedang lag seteruk-teruknya. Jadi saya mohon maaf, ini memang sesuatu yang tak dapat dielakkan. Dia akan buffering. Jadi harap maklum dan terima kasih kerana memahami keadaan. Walau bagaimanapun, kalau sudah bersedia, kita akan berkongsi lebih banyak kisah dan insyaAllah kita akan sambung kisah sebentar nanti. Kita akan dengar lagu. Selepas lagu ini, Ustaz Izam Karim akan bersama dengan kita dan saya juga akan berkongsi di sempena bulan Ramadan. Kalau ada yang nak memberikan derma kepada masjid, boleh diberikan. Sebelum tu, terima kasih atas sumbangan Super Chat Anjat Boboy. Selamat pagi dan selamat berpuasa semua. Semoga dipermudahkan segala urusan harian kita. Amin. Terima kasih ya. Juga terima kasih kepada Ente Nampak Ini Batu. Selamat berpuasa. Wow. Tadi saya juga ada ternampak yang kirimkan super chat, tak sempat saya baca. Nanti insyaAllah saya akan cuba scroll cari nama anda untuk saya sebutkan nama anda. Okey, kita berehat. KC akan bersama dengan Ustaz Muhammad Izam dari Masjid Mujahidin sebentar nanti. Yang ini sebuah lagu untuk anda. Lagu Uncle. Lagunya Uncle, tolong jangan jadi lelaki gatal. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombongo, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared, dia terus bercakap. Lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang. Okey saudara, sebelum kita bersama dengan Ustaz Muhammad Izam, yang ini informasi untuk anda. Masjid tutup selama 3 minggu dan maaf bukan 3 minggu tapi 3 bulan. Masjid tutup selama 3 bulan dan yang pasti masjid memerlukan dana untuk anda, dari anda semua para penonton Malam Seram. Tak kisah di mana anda berada, anda sebenarnya boleh berikan sumbangan menerusi wadah-wadah yang saya ada paparkan. Yang antaranya PayNow, anda boleh pergi ke YouTube channel saya dan itulah UEN numbernya S77MQ0056D ya. S77MQ 0056D dan donation boleh anda tuliskanlah. Ini adalah sumbangan PayNow ni untuk donation Masjid Mujahidin. Online bank transfer pun boleh ke OCBC online transfer kalau ada ya. Mengapa tidak? Masjid Mujahidin difahamkan memang memerlukan dana untuk anda salurkan bantuan untuk membantu masjid lah. Dan bulan Ramadan ni kalau kita buat satu benda yang baik, antaranya tolong masjid untuk kumpul dana ni, pahalanya berlipat ganda. Jadi inilah peluang untuk sama-sama kita kumpul pahala. Dan ada cross check, scan QR code. Boleh scan QR code ni melalui PayNow dan boleh anda berikan sumbangan. Itu antaranya yang boleh anda ketengahkan ya, sumbangan anda untuk membantu Masjid Mujahidin yang terletak di Stirling Road. Baik, kita bersama dengan Ustaz yang mana saya janjikan ada tazkirah Ramadan di Malam Seram, dan ini adalah beliau adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Izam Karim, Jawatan Pengurus Dakwah Masjid Mujahidin. Kita dengar sekarang apakah mungkin tazkirah pada malam ini. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada KC Champion kerana memberi laluan kepada Masjid Mujahidin Singapura untuk berkongsi dengan para pendengar di luar sana. Baik, insya-Allah kita ketahui insya-Allah Ramadan ni dah nak sampai, dan kita tahu dalam rukun Islam yang ketiga itu berpuasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah. Dan kita ketahui bahawa niat berpuasa adalah wajib, seperti mana di dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, hadis Rasulullah SAW dari Hafsah radhiyallahu anha berkata, sabda Rasulullah SAW, "Man lam yubayyitu siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Yang artinya, maka siapa yang tidak berniat sebelum terbit fajar, maka tiadalah puasa baginya ataupun dia, Maka di sini ketahui bahawa wajib untuk kita berniat, dan kita seperti biasa niat ikut Imam Syafi'i itu pada setiap hari, nawaitu sama ghadin an adai fahdi syahri ramadana hadisanati lillahi ta'ala, saja aku puasa pada esok hari di dalam Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dan begitu juga Imam Malik ada mengatakan untuk niat sebulan, kerana ada kalanya sebagai manusia ada terlupa. Maka di sini niat-niat iaitu nawaitu sauma syahri ramadana qul hadisanati lillahi ta'ala, saja aku berniat puasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, Maka kalau kita terlupa pada mungkin hari yang ketiga, keempat atau yang lain dengan tanpa sengaja, maka di sini dapat menampung atau menutup yang kekurangan. Maka insya-Allah kita dapat berpuasa pada hari tersebut dengan pada niat pada awal Ramadan, Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat berpuasa selama sebulan. Dan tapi mungkin untuk muslimah ada berat sikitlah, mungkin kerana ada tanghid. Baik, insya-Allah saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para pendengar di Sudayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih KC. Silakan. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih pada Ustaz Izzam awal tadi, Baik, kita sambung kisah malam seram. Jangan lupa untuk terus berikan sumbangan untuk membantu mengumpul dana Masjid Mujahidin. Saudara, yang ini saya terima kiriman. Ini datang daripada mana tadi? Sekejap, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Jais. Saya ni adalah peminat malam seram, berasal daripada Johor, iaitu menetap di Segamat. Pengalaman saya ni, saya pada waktu malam pernah melatih monyet saya untuk petik buah kelapa. Kata Cik Jais, dia ada seekor monyet dan dia melatih monyetnya pada waktu malam untuk petik buah kelapa. Petik buah kelapa waktu malam, dan waktu itu saya berada dekat betul-betul belakang rumah saya. Jadi monyet saya ni, dia panjat pokok kelapa ke sini. Dia panjat sampai atas tu kan. Nanti kita kena ajar lah putar-putar buah kelapa tu, putar, pintal, pintal, sampailah putus. Dia akan jatuh, gedebak, jatuh ke atas bumi. Atas tanah lah. Dan kemudian benda ni kita kena lakukan dekat darat dulu. Itu cara nak mendidik monyet untuk bantulah. Setiap kali dia buat benda baik, kita upah makan. Jadi dia tahu kalau buat benda ni jatuh dapat makan. Begitulah kita mengajar monyet untuk panjat pokok kelapa. Jadi pada waktu itu saya rasa agak bosan sikit, sebab tak tahu nak buat apa. Saya pergi belakang, saya pun keluarkan monyet yang saya pelihara ni, dan kemudian saya bawa dia pergi dekat pokok kelapa belakang rumah untuk belajar, untuk sambung petik kelapa.
Jadi saya dah ada seekor monyet, saya ada 2 ekor monyet. Seekor monyet tu dah expert lah panjat pokok, tapi dia tu dah tua Casey. Yang ini saya ajar latih yang muda. Yang muda ni kadang-kadang degil sikit. Nanti sampai atas dia duduk diam je. Jadi itulah sebab tu kena terus mengajar supaya dia tahu bila sampai dekat atas pokok tu, kerja dia adalah untuk jatuhkan buah kelapa. Dan inilah pengalaman yang nak diceritakan pada Casey semua untuk dalam Malam Seram. Okey, mana saya punya muzik ni dia? Saya cari jumpa. Jadi, malam tu saya dah keluarkan monyet saya ni. Dan apa yang berlaku bila dia keluar daripada sangkar monyet tu, dia mula-mula okey tau. Dia terus lompat dekat atas bahu saya. Ini semua dah latih Kita buka je sangkar, kita kancingkan kaki dia, kemudian dia lompat kat bahu. Saya akan jalan lah. Jalan tu dia diri kat bahu tu. Kemudian saya jalan sampai dekat pokok kelapa ni. Saya pun suruh dia panjat. Jadi monyet saya ni, dia lompat dekat pokok kelapa, kemudian dia lompat balik dekat bahu saya. Saya cakap, alamak dia ni degilnya. Saya tunjukkan makanan, kemudian dia nak ambil, saya tutup tangan saya. Saya kata, naik atas kelapa. Saya tunjuk isyarat lah, suruh buat ambil kelapa. Dia lompat balik dekat pokok kelapa tu. Dia lompat balik dekat bahu saya, Casey. Kemudian saya upah dia sikit, dia makan. Kemudian nak lagi, saya tarik tangan. Barulah kali ini dia lompat. Kemudian dia naik atas. Casey, sedang monyet saya naik atas, tiba-tiba saya nampak, Casey, dekat atas pokok kelapa ada kain putih. Punyalah besar kain putih kat atas pokok tu. Dan kemudian saya tengok macam ada orang dekat atas pokok kelapa di belakang rumah saya. Jadi pokok monyet tu dah nak sampai atas ni. Bila saya nampak pokok kelapa tu, yang mana ada benda kain putih besar tu, saya terus tarik monyet saya. Dia jatuh, selamat saya dapat tangkap dia. Jadi bila dia jatuh, saya tangkap monyet saya. Kemudian saya terus lari pergi dekat sangkar. Saya letak balik monyet saya dalam kandang monyet lah. Dan kemudian saya terus masuk ke dalam rumah saya. Jadi kemungkinan dekat atas tu kain, kain putih kemungkinan. Tapi untuk tidak mendatangkan lebih banyak lagi perkara-perkara yang tak digini, saya kata tak apalah, kita batalkan niat sudah. Seram ke sih? Nampak macam bentuk orang kat atas ni. Monyet dah masuk dalam kandangnya, saya pun masuk rumah. Kemudian dipendekkan cerita, dah pun malam, semua dah tidur. Saya masih belum tidur, saya dekat dapur tengah asah parang. Oh, busy betul Cik Jais malam-malam Orang malam nak tengok main game Netflix, main PUBG ke. Cik Jais keluar panjat monyet pokok asah parang. Jadi Cik Jais kap, saya dekat dapur tengah asah parang. Tiba-tiba monyet saya bising ke si. Monyet saya bising dekat belakang ni. Apalah monyet ni, saya asal lagi tengah asal. Kat belakang. Saya pun letak parang saya ke tepi. Saya keluar daripada pintu dapur lah, sebab saya dekat dapur kan. Bila saya keluar daripada pintu dapur, saya nampak monyet saya dah bising. Tu bising. Saya ambil kayu dekat tepi tu, ada kayu, saya ambil kayu, saya hentak sangkar atau kandang monyet tu. Tak. Hei, apa bising-bising ni? Tidur? Tak nak tidur Saya marah monyet saya. Monyet saya senyap ke si? Monyet saya tiba-tiba senyap. Tahu pun bising. Kemudian saya tengok monyet saya kedua-duanya sekali sedang dalam keadaan macam duduk, tengah tengok saya. Bila saya berbual ni, bagus lah monyet ni dengar cakap lah. Saya marah ni. Dan tiba-tiba dekat belakang saya boleh rasa orang tiup tengkuk saya. Saudara, waktu tu kata Cik Jais, saya memang tak berani toleh belakang. Saya pun lari lintang pukang masuk dalam rumah. Bila saya masuk rumah, monyet saya sekali lagi buat bising. Parang tu saya simpan selepas asar. Saya pun masuk bilik, tidur sampailah ke pagi. Saya tak tahu apa dekat belakang dan kemungkinan monyet saya yang buat bising pada waktu malam tu, mungkin binatang ni dia boleh nampak sesuatu tau Casey.
Sebab tu dalam rumah ada orang yang pelihara ikan, ada orang yang pelihara kucing. Tahukah Casey? Ada jenis-jenis ikan dan jenis-jenis ikan dan juga makhluk seperti kucing ni, haiwan seperti kucing ni boleh menghalau makhluk jin. Jin ada kalanya takut dengan haiwan-haiwan ni dan mereka takkan masuk rumah-rumah yang kemungkinan ada kucing. Tapi ada yang tetap masuk, tapi kebanyakan jin akan takut. Ada orang simpan ikan betuk dalam rumah dan kalau ikan betuk tu pada waktu malam air berkocak, maknanya dalam rumah ada sesuatu. Wallahualam, saya pelihara 2 ekor monyet dan ada ayam dan dekat belakang rumah saya adalah tempat yang saya simpan binatang-binatang peliharaan ni. Tapi itulah, pada malam tu monyet saya tiba-tiba bising Casey. Rupa-rupanya ada tetamu tak diundang datang dekat belakang rumah. Saya rasa mungkin Mak Lima lah Monyet patut gini, Kak Lima pergi mana tu? Cik Jaiz busy man lah panjat pokok, monyet panjat pokok balik rumah saparang, dahsyat Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey saudara, kepada anda yang cakap tentang lag, memang tengah lag lag tahap maksima kalau menonton live. Itu yang dikatakan oleh pihak YouTube, satu perkara yang mereka sedang cuba dapatkan solusi bagi masalah ini. Jadi sebab itulah ramai-ramai yang menonton ni, sebab jarang video-video malam seram saya ni sebelum ni dalam masa 24 jam dapat 30,000 ada kala sampai 35,000 views hanya sebelum 24 jam. Jadi dengan ada kita semua duduk di rumah cari konten dan tiba-tiba terus boom, maknanya ramai orang sedang lungsuri YouTube untuk lihat konten, dan antara konten yang akan terjejas adalah bukan konten yang dah upload. Upload tu maknanya dia dah dalam YouTube archive. Yang live ni lah, tengah live YouTube tengah rekod sekali. Ini yang buat dia jadi lag dan dia tersekat-sekat. Jadi kalau mungkin pengalaman untuk menonton malam seram malam ni kurang elok, boleh sambung nantilah bila video ni dah dimuat naikkan sepenuhnya. Jadi ia juga memakan masa untuk saya upload, proses upload video ni selepas malam seram. Selalunya 1 jam, paling-paling 2 jam Sekarang ni akan makan masa selama 12 jam. Jadi harap sabar dan insyaAllah lah. Yang ini saya nak teruskan. Ini adalah satu pengalaman yang saya terima ni, datang daripada voice note. Dan apakah kisahnya? Kita sambung dalam Malam Seram. Assalamualaikum kepada DJ Casey dan juga geng-geng Momok, Sarjan, Momok Captain. Selamat malam. Saya Rina, menetap di Clementi. Saya ada satu kisah seram. Mungkin kepada pendengar mungkin tak seram sangat, tapi pada diri saya yang mengalaminya seram. Seram sangat. Okey, ceritanya begini. Kisah ni berlaku 10 tahun yang lalu. Dalam tahun 2010, saya, kakak angkat saya dan juga sepupu saya dan juga kawan saya, kita 4 orang pergi memancing di Sembawang Park. Ni kisah dekat Sembawang Park. So kita pergi sana malam lah, biasa memancing. So kita dah pergi memancing tu, salah satu kawan memancing kita dah ada kat sana, yang lain-lain ada kat sana. So salah satu tu demam malam tu. So kita pun ambil keputusan untuk balik. So kita balik dalam pukul hampir 4 pagi. Jadi
saya pun telefon teksi, jadi book teksi lah. Jadi teksi menunggu kita di luar. So kita 4 orang dengan yang satu yang demam ni pun jalan keluar. Jadi sambil kita jalan, kita tengah jalan ni, jalan pavement yang kita jalan ni, sebelah kiri adalah pantai, di tepi pantai. Tapi bila kita jalan ni, kita terdengar sesuatu dari salah satu pokok yang di tepi pantai tu. Okey, sepupu saya ni dia tengah dengar MP3. Masa tu tengah hot MP3. Jadi dia tengah dengar MP3 dan lagu MP3 dia sangat kuat. Jadi yang kita dengar di tepi pantai tu adalah semacam ada seseorang membacakan mantra. Mula-mula saya dengan yang lain dengar macam orang mengaji, tapi saya cuba fokus dan dengar betul-betul apakah itu orang mengaji ataupun baca mantra. Jadi saya dengar baca mantra. Dan saya ni macam terlalu nak tahulah sangat-sangat. Jadi saya ni pergilah kat tepi tu. Saya tengok dari jauh, saya tengok sikit je lah. Saya menjengah sikit. Saya nak tengok ada orang ke tak bawah pokok tu. Tapi ternyata tak ada orang. Langsung tak ada orang. Tapi mantra tu kedengaran lebih kuat, semakin kuat. Sampaikan sepupu saya yang dengar MP3 tu, dia buka earpiece dia dan dia cakap, apa tu? Baca apa tu? So saya cakap, diam. Saya cakap jangan tegur. Saya cakap nanti balik kita berbual. Jadi kita balik, naik teksi balik. Dan sambil dalam teksi tu, macam semua yang ada dalam teksi tu yang dah dengar bacaan mantra tu, semua tertanya. Tak ada orang tapi dengar baca mantra. Siapa yang baca? Jadi okey, kita dah sampai rumah. Mantra tu masih terngiang-ngiang di telinga kita. Sampai nak tidur pun, semua tidur rapat-rapat. Semua dah ketakutan pasal mantra tu masih terdengar di telinga masing-masing. Jadi saya cakap dengan yang lain, tak apa, kita tidur sajalah. InsyaAllah kita sebelum tidur berdoa, semoga semuanya tak diganggu dan kita punya tidur pun nyaman. Jadi kita tidurlah sampai pagi. Okey, begitulah kisah saya hari ini. Mungkin short and simple, tapi itu pengalaman saya di Sembawang Park bersama kawan dan sepupu saya. So, selamat malam kepada semua, kepada DJ Casey dan semua geng-geng Momok, saja moderator dan juga Momok Captain. Okay, Assalamualaikum. Malam seram. Waalaikumsalam. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey saudara, saya nak kongsi kisah seterusnya dalam malam seram. Yang ini datang daripada pengirim kita yang bernama saya ada beberapa kisah, jangan takut, saya katakan tadi kisah akan tambah kerana anda setia kan. Walaupun tadi ada tergendala dengan masalah internet ni, alhamdulillah dah okey sekarang. Harap-harap dapatlah kekal internet yang dah kekal okey lah sekarang ni. Okey. Saya nak baca satu kisah ni. Ini bukan kisah tentang nampak hantu seperti yang saya selalu ceritakan. Nampak hantu, tentang kena kejar dengan hantu, kena sihir, tidak. Tapi ini satu kejadian misteri. Adakah anda percaya perkara ini boleh berlaku? Dan pengirim kita ini percaya benda ini berlaku pada dirinya, ya, pada keluarganya. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini? Mungkin kalau kita seringkali dengar kan, mak
kita mungkin nenek kita pernah cakap tentang hal ini. Kalau sudah bersedia, kita sambung kisah daripada pengirim kita untuk Malam Seram. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Hamdi. Saya merupakan peminat rancangan Malam Seram berasal daripada Kelantan. Kisi cuba sebut sikit Kelatih. DJ Kelatih. Jadi Kelatih. Jadi saya ni anak jati orang Kelatih. Orang Kelatih. Dan kejadian yang saya nak ceritakan ni berlaku pada diri saya, dan saya yakin perkara ini adalah tentang satu benda yang pernah saya buat. Saya ada 4 orang cahaya mata. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya okey, normal. Tapi yang keempat ni Casey, yang keempat ni ada satu masalah. Dia saya kategorikan dalam anak kurang upaya. Saya rasa ini adalah satu perkara yang saya buat dan dia yang kena tanggung merana. Saya sedih. Sampai ke hari ini saya takkan maafkan diri saya. Saya takkan maafkan diri saya, dan saya akan tempatkan diri saya sebagai bapa yang tidak bertanggungjawab. Isteri saya hamil anak yang nombor 4 ni. Ketika dia sedang hamil, rumah kami dimasuki oleh satu biawak yang sungguh besar. Isteri saya terpekik. Waktu tu saya berada dekat depan rumah sedang betulkan motosikal. Dan anak-anak yang lain semua tak ada di rumah, mereka bersekolah. Jadi bila isteri terpekik, saya masuk dalam rumah, saya nampak ada biawak besar. Terus saya lari pergi ke belakang, mengambil parang, dan saya tetak biawak tu depan isteri yang hamil sampai biawak tu mati. Saudara, kata pengirim kita, bila biawak tu dah mati, saya tarik biawak tu keluar. Habislah bahagian rumah saya ni berlumuran darah. Saya campak dekat semak samun. Saya tengok isteri saya okey ke tidak. Nasib baiklah Casey, biawak tu tidak gigit isteri saya. Dan apa yang berlaku? Katanya di sini, anak saya dilahirkan dan mempunyai masalah kulit. Anak saya dilahirkan, kulitnya setiap kali menggelupas, seolah-olah macam seekor ular ataupun seekor amfibia yang bertukar kulit. Hampir setiap hari dia akan berdepan dengan masalah kulitnya akan bertukar ganti. Dan masalah kulit ini membuat anak saya rasa tak selesa, membuat anak saya rasa sedih, takut nak campur dengan kawan-kawan. Dan bila diingat balik, saya rasa keadaan anak saya menjadi sedemikian rupa, ini kerana perbuatan saya. Saya mungkin pada waktu itu tidak berfikir panjang kerana nak selamatkan isteri yang dalam keadaan ketakutan, mengambil parang dan terus menetak biawak tu. Kemudian sumpahan biawak itu kemungkinan terkena pada anak dalam kandungan. Saya ada sertakan foto anak saya. Kisah tengoklah, dan jangan kongsi pada yang lain sebab saya tak nak mengaibkan anak saya sendiri. Tapi ini, kalau Kisi tak percaya dengan kisah saya, cubalah Kisi tengok anak saya. Kulit tangannya, kulit kaki menggelupas seperti amfibia ataupun seperti seekor ular mahupun biawak. Memang sedih. Sampai ke hari ini saya tak maafkan diri saya. Kemungkinan saya boleh tarik biawak tu keluar dari rumah. Kemungkinan saya boleh takutkan biawak tu supaya dia keluar lari dari rumah. Tapi saya mengambil parang Casey, menetak biawak depan isteri, dan anak saya sekarang ini ada masalah kulit. Daripada hujung kaki sampailah ke hujung muka, kulit dia macam kulit amfibia. Isteri saya kata bukan salah saya, tapi saya tahu ini salah saya. Sebab
mak saya, mak mertua semua katakan, isteri kau tu hamil, jangan kau cederakan binatang, nanti akan terkena dekat anak kau. Sekarang anak kau dah kena. Begitulah kata mak saya sendiri. Saya sedih. Kalau boleh sakit kulit tu nak saya datang pada saya, jangan anak saya yang harus mengharungi benda ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Casey kalau kisah saya bukan cerita seram nampak hantu, tapi ini adalah satu kejadian misteri. Saya nak beritahu, kalau isteri tengah hamil, janganlah buat benda-benda yang mencederakan binatang-binatang lain. Kemungkinan boleh terkena sumpahan binatang yang kita aniaya itu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Jadi itu dia kisah daripada pengirim kita. Sekarang saya nak tanya pada anda, Saya nak tanya pada anda, adakah mungkin kisah yang dialami oleh brother kita ni adalah satu kebetulan? Ya, secara kebetulan anak yang keempat ni ditakdirkan mempunyai sakit kulit, dan maka itu dia dilahirkan sedemikian rupa, ya. Ataupun memang benar, Casey, betul Casey, mak saya cakap, nenek saya cakap, jangan buat ni, ya, jangan apakan binatang. Dan antaranya yang saya baru terima ni, ini daripada ini daripada Puan tadi manalah benda ni. Ini dia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama akak Salmiah. Kakak nak berkongsi kisah yang Casey tadi katakan tentang anak hamil, ya, dan dianiaya binatang. Suami kakak, katanya suami kakak mata sebelah dia sombing, ya, mata sebelah dia putih dan tak boleh digunakan, dilahirkan sedemikian rupa. Dan ini menurut mak mertua, dan menurut suami kakak sendiri mengatakan bapa kepada suami kakak ni, bapa mertua kakak lah, sewaktu isterinya hamil gemar pergi pancing. Satu waktu tu isterinya ikut suami pergi pancing. Bila dia pergi pancing, dia dapat seekor ikan yang mana mata kail, banyak-banyak ikan makan, mata kail masuk mulut kan. Ni ikan ni masuk mulut. Tapi ada seekor ikan, pada hari tu yang dia tangkap, ada seekor ikan yang dia tangkap tu, mata kail tersangkut pada mata ikan. Jadi bila anak dilahirkan, iaitu suami saya dilahirkan, dapat lihat ada masalah pada matanya. Dan bila ingat, mak mertua saya ingat balik, bapa mertua ingat balik, mereka semua akan katakan pada satu waktu bila mak mertua temankan suami pergi memancing, mata kail yang tersangkut mungkin ada kaitan, kena sumpahan dengan binatang. Wallahualam, kita pun tak tahu. Jadi apakah anda rasa? Adakah memang betul kalau seseorang itu mungkin berbadan dua, kan? Jangan, ada orang kata jangan tengok cerita-cerita seram, nanti anak jadi muka dia seram. Habis nak tengok cerita apa? Tengok cerita Korea. Betul ke? Kalau gitu semua orang lah senang nak anak handsome je tengok cerita Korea. Kan jangan pula tertengok video video emas bocor nanti lain pula jadi Jadi saya nak tanya anda, adakah benar apa yang dikatakan oleh orang-orang tua, ya, jangan aniaya binatang ketika anak dalam kandungan, ya, ataupun isteri sedang hamil. Apa pendapat pandangan anda? Sebab saya kesian melihat pengirim kita tadi yang sampai ke hari ini anak dia dah besar lah, tetap menyalahkan diri dia. Ini semua punca saya bunuh biawak tu. Tapi niat dia nak selamatkan isteri. Dia tengah dalam keadaan panik kan. Dia panik, dia pergi dapur, dia ambil barang. Jadi mungkin secara kebetulan ataupun memang Casey, jangan aniaya binatang, khususnya jangan mengapa-apakan binatang lah ketika isteri sedang hamil. Kita sambung kisah selanjutnya dalam Malam Seram Ramadan. Cerita
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Baik saudara, kita sambung kisah berikut ini. Saya akan bacakan lagi kisah pada tengah malam ini. Yang ini datang daripada Sazali. Apa khabar semua para peminat malam seram? Saya Sazali, berasal dari Singapura, menetap di Bendemeer. Pengalaman saya ketika waktu bujang dulu. Yang ini saya dengan kawan saya menunggang motosikal. Masa tu kami ini baru saja baru saja dapat lesen motosikal, dan kawan saya seorang ni dia dah lulus ujian motosikal beberapa bulan lebih awal daripada saya, dan dia ada motosikal sendiri. Jadi dia jemput saya dari rumah, kita pun pergi riding lah. Saya membuncing dekat belakang. Kita pergi riding dekat mana ke si? Kita pergi riding dekat kawasan Sekejap nak terbatuk Kita pergi riding dekat kawasan di Fort Canning, ya, dekat Fort Canning. Jadi katanya dekat Fort Canning ni dia ada satu kapak tau Kesi. Kapak dia panjang daripada bawah ni sampai ke atas. Dekat situ memang tak ada orang dan tak ada kenderaan nak pada waktu malam. Saya sampai dekat sana dengan kawan saya. Kawan saya pun turun daripada motosikal. Saya ni dah ada lesen lah, cuma belum ada motosikal sebab baru lulus. Jadi saya pun tunggang motosikal dia. Saya pun pusing satu kapak lah, pusing kan, macam rasa semangat lah bermain motosikal dekat situ. Dan apa yang berlaku bila saya turun, kawan saya ni nak tunjuk lah, nak buat trik antaranya kita nak belajar buat wheelie dekat kapak. Biasalah, masa tu usia masih muda lagi, pada usia 16. Oh yes, dulu nak ambil motosikal, saya tak pasti sekarang, tapi dulu kalau nak ambil lesen motosikal 16 tahun, dah ada lesen, dah boleh beli motor. Jadi dulu biasalah usia 16 tahun ada lesen, semangat ke si, sampai pergi kapak sana untuk belajar wheelie, sebab sana memang tak ada kenderaan yang letak kereta pada waktu malam. Jadi kapak tu luas dan senang nak belajar lah. Jadi pergi sana, kita riding, belajar buat wheelie, cuba beberapa kali buat wheelie. Dan tiba-tiba bila tengah nak turun, kapak tu dia macam bukit tau, naik ke atas. Jadi kawan saya ni dekat bawah, tengah berdiri dekat bawah bukit dekat Fort Canning tu, dan saya tengah nak turun motosikal tu, tengah nak wheelie. Dan dekat Fort Canning tu, betul-betul dekat entrance kapak tu, dia ada entrance to the Fort Canning punya open field. Dekat situ ada satu padang tu padang Fort Canning. Kalau konsert selalu diadakan di sana, ya, di sana. Jadi apa yang berlaku saudara, kata pengirim kita, bila saya tengah nak turun bawah tu, tengah nak wheelie ni, tiba-tiba saya nampak betul-betul dekat pintu gerbang Fort Canning tu, saya nampak ada seorang perempuan dengan anak kecil sedang berdiri pimpin tangan. Jadi bila saya nampak perempuan tu dengan anak kecil, saya terperanjat lah, ya, tengah nak wheelie ni, tengah motosikal saya naik sikit-sikit lah, naik sikit, dan tiba-tiba tangan saya terperah dan motor saya terus naik tinggi sampaikan ke bawah. Itu pertama kali saya dengan kawan-kawan saya cuba buat wheelie, dan tiba-tiba jadi ke si. Sebelum ni dia naik sikit turun. Yang ini saya terperanjat. Jadi saya tertekan minyak lebih sikit, kemudian terus naik habis. Saya turun bawah, kawan saya tepuk tangan. Baik. Waktu tu dia macam slow motion tau. Saya nampak perempuan tu dengan anak kecil, saya tertekan minyak lebih, motosikal naik, kawan saya ingatkan saya boleh buat, dia tepuk tangan, baik. Dalam waktu yang sama, benda ni berlaku pantas, tapi ia berlaku macam slow motion dalam diri saya. Saya ni dah tak boleh kawal motosikal. Saya tahu saya akan terbabas,
Kemudian saya tahu kawan saya mungkin akan jadi mangsa kena langgar. Begitulah keadaannya. Jadi saya dah turun wheel, laju ke si. Kawan saya tepuk, wah baik lah, baik. Sampai dekat bawah, saya tak boleh berhenti. Bro, berhenti. Kawan saya angkat tangan. Tiba-tiba dekat yang mana belakang kawan saya ni berdiri perempuan dengan anak dia. Saya dah nak langgar ke si. Terus saya terjun, motosikal tu pun jatuh. Saya ada cedera pada kaki, ada beberapa calah dekat kaki dengan tangan saya. Kulit saya agak terkupik sikit. Merah, berdarah, sakit, tak boleh tahan. Jadi kemudian saya nampak tangan saya ni darah mengalir ke si. Mengalir. Aduh, kesakitan pada waktu itu. Kawan saya bangun, dia terus tengok saya, kau okey tak? Aku okey, sakit lah. Kemudian kawan saya tengok motosikal, dia angkatkan motosikalnya. Nasib baik motosikalnya pun tidak apa-apa, sekadar ada calar dekat bahagian tangki minyak. Jadi dia park motor dia dekat tepi. Dan kawan saya cakap, kau tadi dah jadi bro, kenapa kau tak boleh kawal, tak boleh stop Nanti aku cerita. Sebab Casey, saya ternampak ke perempuan tu dengan anak dia. Dan kemudian saya tanya kawan saya, mana perempuan tu dengan anak dia? Aku langgar. Astaghfirullah, diorang okey tak? Kawan saya cakap, perempuan, anak, mana ada orang kat sini? Bro, tadi bila aku nak turun bawah, nak turun daripada bukit, aku nampak belakang kau ada perempuan dengan anak dia. Aku terkejut. Bila aku terkejut, aku tertekan minyak lebih. Itu yang motor naik. Jadi kau tak sengaja lah? Aku tak sengaja bro. Sekarang mana orang tu? Aku langgar ke? Ya Allah, mati aku. Sebab saya ni pada waktu itu baru pas lesen ke si. Kalau kena polis kes, kemungkinan lesen saya kena tarik. Saya takut dah. Saya tanya kawan saya mati-mati cakap, Mana ada orang? Casey, pada waktu itu saya sedar kemungkinan saya ternampak sesuatu yang tidak sepatutnya saya nampak. Dan benda tu pula dekat Fort Canning. Fort Canning adalah sebuah tempat yang mempunyai sejarah sejak perang Jepun dahulu. Dan saya cakap dengan kawan saya adalah, kita pergi minum sudahlah. Kawan saya pun tukang motosikal, saya duduk di belakang. Sebelum berangkat pergi, saya sempat tengok dekat pintu gerbang di Fort Canning. Memang tak nampak orang, tapi saya rasa macam ada sesuatu dekat kawasan tu yang sedang memerhatikan saya dengan kawan saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Belajar main buat wheelie motosikal buat wheelie dekat kapak kapak Fort Canning pula tu kau pergi. Kawan katanya bila saya terperanjat kan, saya tertekan minyak lah. Mungkin selalunya kalau dia belajar dengan kawan dia naik yang ini dia macam kau dah baik lah bro, baik lah. Padahal tak tahu kawan dia tak sengaja sebab terperanjat. Yang saya kesian adalah motor lah. Kesian motor tu tersirik bro. Nasib baik dia punya members jenis blood brother lah, yang tak kisah lah. Bro, motor aku rosak tak apa, engkau aku punya blood jangan rosak. Bayangkan jadi motornya katanya garis di bahagian tangki minyak saja, dan tangannya berdarah, kakinya hanya sedikit calar lah pada waktu itu. Berhati-hatilah jangan bermain motor saudara di tempat-tempat seperti itu walaupun dah ada lesen. Sebab situ adalah tempat awam. Situ kalau ada kereta, terlanggar kereta, dah nak kena bayar kereta kan. Janganlah. Kalau ada orang jalan, anak kecil, membahaya. Kalau betul-betul nak praktis, pergilah Sepang Pergilah Sepang. Dekat kapak-kapak public ni janganlah, membahaya sangat. Anda tak tahu kereta yang akan masuk, yang akan keluar. Ini baru kat Singapura belajar wheelie. Awak belum pergi lagi kat seberang. Saya tengok dekat YouTube terperanjat ada buat Superman
Lebuh raya dia buat Superman lah. Tak sayang nyawa budak-budak ni Orang yang ada masalah sakit kanser ni, yang hanya boleh hidup lagi beberapa bulan, kalau boleh nak umur panjang. Budak-budak ni pula kalau boleh tak nak umur panjang. Ya, dia buat stunt Superman. Oh, steady masuk. Lepas tu dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Kau sekolah ke tak? Kau sekolah ke tak? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey saudara, ini kisah yang terakhir saya nak bacakan untuk anda semua. Sebelum itu terima kasih pada semua yang sudah menonton. Dan ini adalah rancangan yang mana kita menyokong untuk membantu Masjid Mujahidin mengumpul dana. Kalau ada anda ada kelebihan ingin membantu masjid, khususnya Masjid Mujahidin, sebab sepanjang Ramadan ini saya bekerjasama dengan Masjid Mujahidin, yang mana Masjid Mujahidin akan sediakanlah para asatiza, ustaz-ustaz yang akan berkongsi tazkirah Ramadan. Dan kita mulakan awal tadi bersama dengan pengurusi dari dalam bidang dakwah di Masjid Mujahidin, iaitu Ustaz Muhammad Izam Karim, yang berkongsi sedikit informasi tentang niat puasa. Niat puasa tu boleh niat sehari, boleh niat sebulan, tapi niat dia berbeza jadi boleh anda rewind balik video tadi, nanti boleh dengar ataupun boleh carilah Google sekarang, senang Baik, yang ini kiriman seterusnya saya nak bacakan yang terakhir. Saudara, siapa di dalam rumah, kejap ini adalah informasi untuk menderma kat masjid boleh pergi ke Masjid Mujahidin, dan ini bulan Ramadan, kebaikan yang kita buat satu akan berlipat kali ganda ganjarannya, insyaAllah. Okey, yang ini, siapa di rumah siapa di rumah yang ada wind chime yang gantung kan? Kadang-kadang ada orang gantung dekat tingkap dapur, kadang-kadang dekat depan rumah. Dia benda ni macam besi tau, dia besi kan. Kemudian dia ada beberapa tali dan ada beberapa besi. Bila angin tiup dia akan bunyi ting ting tlang ting. Siapa ada benda tu? Ini adalah kiriman yang saya terima, datang daripada Tuan Haji Ismail yang berkongsi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dah lama rasanya tak berkongsi kisah dengan Casey dalam rancangan Casey Malam Seram. Saya Haji Ismail, Casey kenal. Saya dulu dalam rancangan Misteri Jam 12 seringkali kirimkan komen untuk berkongsi dengan Casey tip dan juga pengalaman saya. Dan hari ini saya nak berkongsi juga tentang wind chime yang disimpan dalam rumah. Jadi apa jua bentuk ini menurut apa yang diceritakan lah kalau ingin kepastian, sekali lagi boleh rujuk pada ustaz anda sajalah. Kalau ya ni betul ke, jangan tanya saya hanya menyampaikan apa yang orang kirimkan email pada saya. Okey, jadi katanya di sini menurut Tuan Haji Ismail, kita ni tidak dibenarkan memasang apa jua benda yang ada ciri-ciri macam loceng. Macam lonceng tak boleh dalam rumah. Loceng tu sendiri tidak boleh, tidak dibenarkan dalam ajaran kita. Bunyi wind chime pun tidak boleh. Jadi ini yang diterangkan. Sebabnya apa, Casey? Kalau kita tengok, kata Tuan Haji Ismail, mohon maaf Casey, ini tidak ada nak ada unsur-unsur perkauman ke tidak. Ini contoh. Kalau kita tengok orang-orang yang ada bangsa lain, kebanyakan bangsa agama lain ni, mereka semua ada loceng. Dekat gereja ada loceng besar kan dekat atas, teng ting teng. Dekat kuil ada loceng. Selepas mereka buat upacara, nanti mereka akan bunyikan loceng, ting 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 ting. Ada juga agama-agama yang lain, bila mereka melakukan upacara-upacara tertentu, mereka akan juga bawa loceng. Jadi loceng ni adalah simbol mengundang entiti-entiti, kata Tuan Haji Ismail, ke dalam rumah orang-orang Islam. Termasuklah wind chime yang digantung dalam rumah. Saya pernah dapat seorang pelanggan
yang mendapatkan khidmat saya untuk membantu rumah dia. Rumah dia bila malam aja, ya, bila semua orang dah tidur, nanti akan dengar bunyi wind chime. Bila orang tak tidur, bisinglah, orang buka TV lain, orang berbual. Jadi wind chime tu tak dapat dengar sangat. Tapi bila semua dah tidur, rumah dah senyap kan, angin mula tiup, wind chime tu akan berbunyi, menghasilkan bunyi seperti loceng, katanya Tuan Haji Ismail. Jadi pada satu hari, isteri dia ni bangun nak pergi ke tandas. Bila dia bangun, dia pergi tandas. Dalam biliknya ada tandas lah. Dia masuk tandas dalam bilik. Tandas dalam bilik ni pula boleh dengar dekat dapur tu ada wind chime, angin tiup, sebab sebelah-sebelah tandas dengan dapur. Dalam tandas tu dia dengar bunyi wind chime tu lah, tiup, angin tiup. Dia bunyi kling tong ring tong. Kemudian bila dia tengah cuci tangan dalam tandas yang sama, tengah cuci tangan ni, selepas wind chime tu berbunyi beberapa kali, dia dengar orang panggil nama dia. Contoh misal kata nama dia Siti, contohlah. Dia dengar ketika tengah cuci tangan suara orang halus dan menakutkan. Siti. Dia terperanjat. Lalu dia pergi ke dapur. Bila dekat dapur dia buka lampu, memang tak ada orang. Dan pada malam tu dia yakin dia dengar beberapa kali orang memanggil namanya Siti. Dan benda ni accumulate, bertokok tambah. Dia tambah jadi ini. Dan pada satu hari tu, sedang dia duduk dekat ruang tamu seorang diri, suami dia dengan anak keluar pergi kedai turun bawah. Katanya Haji Ismail, wanita ni terperanjat apabila lampu dapur tiba-tiba berkelap-kelip. Dia berkelap-kelip dan terus mati. Jadi bila lampu kelap-kelip, dia tengok dapur. Dia tengok, alamak, lampu rosak pula. Jadi dia pun cakap, tak apalah, nanti tunggu suami akan betulkan lampu rosak ni, akan tukar bal lampu lah. Katanya dia bila tengok dapur, lampu berkelap-kelip kan, dia pun tengok depan balik, lampu tu berkelap-kelip, tengok lagi dapur sebab distraction. Dan akhirnya bila lampu tu mati, dia tengok dapur. Dekat dapur dia nampak dekat meja makan, meja makan dekat bahagian dapur tu, dia nampak ada dua perempuan tengah duduk di meja jamuan. Casey, perempuan ni memang menyeramkan. Dalam gelap boleh nampak Casey. Dia bangun, dia pergi dekat luar koridor rumah. Dia tunggu suami dengan anaknya balik. Bila dia dekat luar koridor rumah, tiba-tiba elektrik seluruh rumah mati. Something is not right. Suami dia pulang dengan anak. Kemudian suami tanya, "Ish, awak kat luar? Asal gelap sangat rumah ni?" "Tak tahu lah bang, tiba-tiba tak ada power." Jadi suami dia ni pergilah buka power tu. Sejak malam tu Casey, dalam rumah dia kalau pasang lampu, bal lampu tu baru pasang je, nanti dalam beberapa minit bal lampu tu digunakan, dia akan mati. Macam seolah-olah dah digunakan untuk beberapa bulan. Ini benda saya susah nak percaya. Tapi bila saya pergi sana, saya baru faham rumah dia sentiasa ada lampu rosak. Saya masuk rumah dia, ruang tamu lampu berkelap-kelip. Jadi saya pun pergi ke sana untuk membantu, dan memang benar, rumah dia ada penghuni yang tidak diundang. Puncanya dari mana? Daripada wind chime yang dia gantung. Sebab itu mempunyai lambang seperti loceng. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Wow, kisah tadi bila kita fikirkan dalam rumah tu, gangguan dia, isteri nampak sesuatu lah dekat dapur. Kemudian yang lain semua adalah mengganggu pada keadaan elektrik dalam rumah tu, khususnya lampu lah. Lampu letak mesti mati. Kadang-kadang nanti dalam rumah tu, dalam banyak-banyak mungkin ruang dekat rumah tu,
lampu ruang tamu bila Tuan Haji Ismail masuk berkelap-kelip. Kalau tak lampu ruang tamu, lampu dapur. Kemungkinan macam itulah yang diceritakan di sini. Dan rupanya kata Tuan Haji Ismail datang daripada wind chime yang digantung. Sebab wind chime ini akan memanggil makhluk jin. Saya lupa nak masukkan tadi, kata Tuan Haji Ismail. Jadi kalau ada, buanglah. Tak perlulah nak wind chime sangat. Oh, ada sambung tapi tak apalah. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail atas perkongsiannya. Okeylah, KC nak undurkan diri. Terima kasih kerana setia walaupun tadi ada masalah teknikal pada wifi saya sebab tadi pukul 1 pagi wifi saya sedang menjalani satu upgrading. Itulah saya tak perasan. Maka itulah terpotong tadi. Jadi saya akan upload kedua-dua video ni. Saya akan edit dulu untuk sambung. Kemudian saya akan re-upload balik lah. Kalau yang tanya, boleh anda beritahu pada teman-teman yang lain. Okay? Terima kasih pada anda yang berikan sumbangan super chat untuk KC, untuk saluran Malam Seram. Ya, terima kasih supaya Malam Seram dapat terus kekal bertahan. Saya hargai pemberian anda. Dan ini saya nak sebutkan nama-nama yang telah pun kirimkan super chat awal tadi. Sebelum saya akhiri rancangan mana sama-sama kita menyokong dana untuk membantu Masjid Mujahidin. Terima kasih pada Ustaz Izwan. Dan kita akan ketahuilah esok apakah informasi yang bakal diketengahkan. Sebelum tu nak ucapkan terima kasih pada Liza Aziz Bibi Belacan. Katanya salam Ramadan KC dan geng Momok. Terima kasih atas sumbangan super chat anda. Selamat berpuasa daripada Enten Nampak Ini Batu. Reds AMR, ya, terima kasih sumbangan super chat anda. N Azila, terima kasih. Mr Del Toro, tolong jangan like waktu live, nanti lag teman-teman. Satu peringatan yang baik. Terima kasih pada Mr Del Toro. Anjak Boboy, selamat pagi dan selamat berpuasa semua. Semoga dipermudahkan segala urusan harian kita. Amin. Syukur. V Daniel Titus, katanya, bro, V Daniel Titus, salam Ramadan KC sekeluarga dan semua umat Islam sedunia. Terima kasih. Isaac Muhammad, terima kasih sumbangan super chat anda. Zainuddin Hassan juga terima kasih. Nora Nordin juga terima kasih. Muhammad Aminuddin, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Yang ini siapa lagi ni? Hani Manja, Sazali Hussein, Aim Laisimo, bukan, ini semalam Jadi itulah antara sumbangan super chat yang KC terima. Banyak-banyak terima kasih. Saya jumpa anda esok malam, ya, dalam Malam Seram. Esok malam, betul lah. Besok ini dah Jumaat. Selamat bersahur nanti. Jangan lupa untuk sahur. Sebelum tidur niat puasa dulu. Takut nanti anda tak bangun, tak puasa tu, kata-kata Ustaz Izham tadi, tidak sah kalau tidak niat. Jadi ingat niat, ya. Senang je. Niat ninsong. Jumpa anda dan untuk lakukan tarawih, boleh anda lakukan tarawih sendiri di rumah. Dan saya tadi ternampak ada pengirim yang berkongsi tentang solat tarawih, ya. Ini melalui perkongsian yang diambil daripada Piu siapa Sekejap tadi saya ada simpan tau. Okey, kejap biar saya tengok ada tak dekat sini. Ini dia. Ini daripada Piu Azman Official. Terima kasih pada tadi ada teman yang tag, saya lupa nama dia tadi. Katanya jangan risau, tarawih sangat senang. Boleh buat saja. Dua rakaat. Macam biasa. Rukun solat tarawih sama macam rukun solat 5 waktu. Selepas Al-Fatihah, baca sebarang surah yang hafal. Kalau lepas Al-Fatihah terus rukuk, tak hafal pun surah, tak apa. Sebarang bacaan sebelum dan selepas tarawih tak wajib. Sebarang selawat, doa dan zikir antara tarawih tak wajib. Jangan gelabah kalau tak hafal. Tarawih tetap sempurna. Kalau lepas selesai 2 rakaat, nak sambung solat terus pun tak apa. Ya, kan selalu ada orang atiru majlis rahimakumullah, macam itulah salatu. Kan ada yang berselawat semua. Katanya tidak apa kalau tak tahu, boleh sambung solat 2 rakaat. Jadi katanya jangan salah faham, ya. Ni Piu Azman ni bukan nak meremehkan solat tarawih. Kalau tahu boleh buatlah semuanya. Ini untuk yang tak tahu, boleh teruskan solat tarawih, ya, supaya korang faham Islam ni mudah, ya, memudahkan kita lagi. Jadi itulah, kalau nak tahu boleh pergi ke Piu Azman Official untuk dapatkan informasi lebih tepat lagi. Yang penting solat tarawih jangan lupa pula kau niat solat isyak, usalli fardal.
solat tarawih ya. Itu adalah solat sunat ya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi esok malam dalam Malam Seram. Salam Ramadan pada semua dan selamat bersahur. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.